Tes. Mic test. Hello, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Hello. Dengar suara saya? Hello. Cubaan suara. 1, 2, 3, cubaan. Dengar tak? Test. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. No, bunyi macam mana tu? Test. Mic 1, 2, 3. Jelas tak? Jelas ke? Jelas ya. Okay, terima kasih responan Lisa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa di alam maya. Okey, untuk hari ini kita akan insya-Allah kita akan sambung 6.2, tak habis lagi. Tapi sebelum kita sambung, saya nak tanya dulu, adakah kamu telah berjaya menyelesaikan latihan kendiri 6.2 dengan baik? Boleh ke tak boleh buat? Dengan baik ke tak boleh? Ada yang saya enggak dapat. Bolehlah. Soalan mana yang tak dapat tu? Soalan mana yang tak dapat tu? Yang mana yang kita nak bincang? Ini soalan 6.2. Soalan 1C. Okey. Lagi? Okey. Kita akan bincang nanti 1C. Lagi? 3C. Okey, itu je.
Ada lagi tak? C3C. Okey. Tu je, dua tu je. Dua tu je. Okey. Jadi sebelum kita mula, jom kita baca doa dulu. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala hikmah wa anshur alaina min khaza'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi kita tengok sama-sama soalan nombor 1C. Okey, latihan 6.2. Okey, di soalan 6.2, soalan nombor 1C. Okey, mana masa tu ada 28 orang, 26 orang. Kita masih lagi kekurangan, ada lagi 6 orang masuk. Jadi panggil lah 6 orang tu. Okey, so soalan nombor 1C tu soalan tanya tentang raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Titik QR, cari nilai bagi setiap yang berikut. Soalan C. So yang pertama kena proses apa? Kena proses segitiga yang kat tepi tu. Okey, macam mana nak proses? Kena dapatkan panjang QR. Berapakah panjang QR? Disebabkan segitiga tu segitiga sudut tegak, maka panjang QR boleh dicari dengan menggunakan teorem Pythagoras. Betul Okey, apa teorem Pythagoras kata? 5 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2 tambah dengan QR kuasa 2. Okey, itulah dia yang Pythagoras kata. Betul kan? So nak cari QR, jadi nak cari QR sama dengan 5 kuasa 2 iaitu 25 tolak dengan punca kuasa 2 kuasa 2 iaitu dapat 2. Sir. Ya. Sir punya share screen ni kabur. Skrin saya kabur? Kami saya tanya lain kabur juga ke? Dia gambar kabur juga. Oh ya ke? Kalau kabur, apa internet slow ke? Net ni. Tak lain internet ni. Okey, masih kabur kan? Mana nak buat? Mana nak buat? Muka saya pun tak nampak. Nampak juga. Test. Lebuh tu. Dia ada dengar.
Jelas tak? Kabur. Jelas. Jelas kan? Okey, terima kasih. Okey, seperti yang saya sebut tadi, saya sebut tentang Pythagoras theorem. So nak buat soalan 1C tu, soalan nombor 1 tu, dia dah bagi dah segitiga, jadi kena buat apa? Proses dulu segitiga tu. Okey, so kalau proses segitiga tu kita kena cari panjang QR lah. Okay, apakah panjang QR? Jadi panjang QR ialah 25, iaitu datang daripada 5 kuasa 2 tolak dengan punca kuasa 2 set 2 kuasa 2. Set 2 kuasa 2 sama dengan 2. Okey, lepas tu letak punca kuasa. Okey, so jawapan dia ialah punca kuasa 2 bagi 23. Okey, itu adalah panjang QR. So panjang QR ialah set 2/3. Okey, so itu yang pertama. So soalan C dia kata disuruh cari cos R. Tolak dengan sin R, cos R tolak dengan sin R bahagi dengan cosec R. Okay, jadi nak buat macam mana? Okay, cos R kalau saya hantu, sebelah per hipotenus. Kalau saya handsome kan, sebelah per hipotenus ataupun ulanglah pada kamu kalau saya handsome. Okay, kalau saya handsome sebelah per hipotenus. Sebelah dia ialah punca kuasa 2/3 bahagi dengan 5 tolak dengan sebelah per hipotenus, kemudian tolak dengan sin saya takut hantu tentang per hipotenus. Punca kuasa 2 bahagi dengan 5. Kemudian bahagi dengan cosecant. Cosecant ialah 1 per sin. 1 per dengan sin R. Okay, sin R ialah sebelah per hipotenus. Okay, betul Itu sebelah saya takut tentang per hipotenus. Punca kuasa 2 per dengan 5. Okay, setakat tu okey. Setakat tu okey. Okey tak okey? Okey. Okey. Okey, teruskan. Okey, so yang bawah ni tadi saya dah bagi tahu kalau macam ni kejadian dia boleh terbalik terus. Okey, sebab cosecant 1 per sin. Okey, 1 per sin, maka kalau 1 per sin ialah kalau sin ialah set 2/5, jadi kalau 1 per sin ialah 5 per set 2. Betul? Jadi kamu akan dapat 2/5 punca kuasa tolak dengan punca kuasa 2/5 bahagi dengan 5 per dengan set 2. Okay? Jadi kalau bahagi bertingkat-tingkat macam ni, apa nak buat? Jadikan dia dalam bentuk panjang. Okay, kalau dia jadi bentuk panjang, dia akan jadi punca kuasa 2/5 tolak dengan punca kuasa 2 per dengan 5 bahagi dengan 5 per dengan punca kuasa 2. Okay, so kita kalau bahagi, kita kena tukar darab pula. Punca kuasa 2/5 tolak punca kuasa 2 per dengan 5 darab dengan punca kuasa 2 per dengan 5. Jadi bila darab, dapatlah jawapan. Jawapan dia ialah set 2/5 tolak dengan 2 per dengan 25. Okay, dipermudahkan dia jadi set 50. Set 25. 23. Ni 9, 25. Ni 23. Berapa tegur pun? 23 ni 23. Ni 23. Betul So, set 23 darab dengan 2 dapatlah set 46 tolak dengan 2 per dengan 25. Inilah jawapan dia. Okey, betul. Sama tak dengan jawapan belakang? Betul. Betul okay. So jelas untuk soalan nombor 1C. Soalan nombor 3C pula. Soalan nombor 3C macam mana? Dia minta sudut pelengkap saja. Sudut pelengkap senang saja 180 darjah kan? Sudut pelengkap kena tolak dengan 180 darjah. Okay, set
pi per 5. Pi per 5 tu berapa darjah? Okey. So macam mana nak tahu? Okey, ingat 180 darjah dia kan sama dengan pi. Jadi kalau nak cari sudut pelengkap, kalau dalam radian, kita tolak sajalah. Pi radian tolak dengan pi per 5 radian. So dapat berapa? Dapatlah 1 per 5 pi radian. So inilah dia sudut pelengkapnya. Okey. Sudut pelengkap ialah sudut yang melengkapkan dia jadi dia melengkapkan jadi 90 darjah. So 90 darjah ialah pi per 2. Betul? Betul. Betul. Baru betul kan? Okey. Sorry Okey, 180 darjah pi 180 darjah sama dengan pi. Kalau 90 darjah dia sama dengan pi per 2 radian. Okey. Ya, Aisyah. Aisyah, kenapa Aisyah? Aisyah Najiha? Aisyah apa dia tu? Apa benda dia tekan ni? Tekan kot. Okey, so bila tolakkan macam mana nak tolak? Samakanlah penyebut dia. Kita darat dengan 5 pi. Tolak dengan 2 pi. Bahagi dengan 10. Sama dengan 5 tolak 2 dapat 3 pi per 10. Okey, betul jawapan. Sama dengan jawapan belakang. Ya, Aisyah Najiha. Kenapa Aisyah? Aisyah angkat tangan, kenapa Aisyah? Aisyah nak tanya soalan ke? Aisyah Najiha nak tanya soalan ke? Ni adik dia ke depan komputer ni? Saya pun tak faham. Okey, tadi klik-klik ni. Kita simpan dalam poket. Okey, Aisyah, kita teruskan Aisyah kalau nak tanya terus buka mic terus tanya ataupun chat je. Okey, kita nak saya rasa adik dia main. Saya rasa ya juga. Okey, adik kan nak saudara dia ke? Tak dah. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak menentukan nisbah trigo bagi sebarang sudut. Sorry sir. Itulah orang belajar dia main apa lah. Okey, kita nak menentukan nisbah trigo bagi sebarang sudut. Jadi macam mana nak buat? Guna kalkulator. Okey, guna kalkulator pandai, boleh tekan kan? Pandaikan tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Perlu ke saya ajar? Kalau dalam dalam apa? Dalam kalkulator kita buat dah. Ya, kalkulator tengah Google. Okey, so ini kalkulator. Jadi macam mana nak tekan kalkulator? Sin negatif 215 tekan saja. Tekan on, tekan sin. Bagi negatif, tekan je simbol negatif 215. Okey, darjah, tekan darjah. Kemudian 12 minit. Tekan 12. Lepas tu tekan dalam darjah sekali lagi. Okey, tekan je sama dengan terus dapat jawapan. Okey. So dapatlah jawapan 0.5764. Okey, 5764. Okey, terus dia dapat jawapan. Okey, atau kalau soalan tu sudut tu dalam radian, kamu boleh terus tukar kamu punya kalkulator kepada mod radian. Macam mana nak tukar kepada mod radian? Okey, sekali lagi tekan mod. Okey, ada degree radian gradient. So tekan dulu nombor 2. Okey, bila kamu tekan nombor 2, dia akan keluar simbol dekat atas ni. Huruf R. Asalnya huruf D. Jadi dia akan jadi huruf R. Okey, bila dah tukar huruf R, maka kamu tekan second. Ni second sama dengan tak ada dalam kalkulator second So tekan 1 per dengan cos. Second ialah 1 per cos. Pasal apa?
Cos negatif 4,14. Negatif 4,14. Okey, tekan je sama dengan. Terus dapat jawapan. Atau kaedah lain, biarkan di dalam mod mod degree tadi, mod degree dia akan jadi okey, kalau mod degree, biar saja mod degree kamu boleh tekan 1 per cos, 1 per cos, tulis je negatif 14,14, kemudian gunakan DRG atas ni. Atas answer tu ada DRG. Okey, tekan shift, tekan answer, kemudian tekan nombor 2. Okey, so maksudnya negatif 4,14 radian. So tekan je jawapan sama dengan. Jawapan dia sama saja. Okey, dua kaedah untuk soalan yang dalam sudut dia dalam radian. Okey, untuk tekan kalkulator. Boleh faham Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ialah menggunakan bulatan unit. Apakah bulatan unit? Bulatan unit bermaksud bulatan itu satu unit dia punya jejari. Okey, jejari dia satu unit. Okey, bulatan unit dilukis di atas sata cartesan. Okey, ni sata cartesan, ni bulatan unit. Sata cartesan, dia boleh je dia nak buat banyak-banyak sudut. Contoh yang ni dia buat lukis ada 4 saja, 45 darjahan bagi setiap satu. Boleh je dia nak lukis 30, 60, 90 dan seterusnya. Ataupun 20, 40, 60 dan seterusnya. Okey, so yang ni dibagi ni adalah koordinat. Biasalah koordinat. Apa maksud koordinat? Koordinat bermaksud kalau saya besarkan satu sukuan sahaja, okey, macam ni satu sukuan saja, ini satu, ini satu. Okey, dia bagi koordinat dia dekat sini, 1 punca kuasa 2, 1 per punca kuasa 2. Sudutnya ialah 45 darjah. Okey, so apa maksud 1 per set 2, 1 per set 2 ni? 1 per set 2, 1 per set 2 ini bermaksud tinggi dia ni apa? Koordinat kan? Jadi tinggi dia adalah ni Y. Tinggi ni adalah tinggi Y. Lebar dia pula adalah X. Jadi Y dia ialah 1 per set 2. X dia ialah 1 per set 2. Macam tu. Jadi macam mana nak cari dia punya ni hypotenuse? Hypotenuse dia kekal 1. Kenapa kekal 1? Sebab jari dia adalah 1. Itu dimaksudkan dengan dengan bulatan unit. Bulatan unit bermaksud dia punya jejari mesti 1. Okey, jadi kalau nak cari terus dia tengok. Kalau minta cos 135 di mana? Okey. Kita besarkan bulatan unit ni. Okey, tengok contoh 135. Jadi 135 di mana? Satu sukuan 45. Kemudian 90. Lepas 90 135. Betul Sebab sudut dikira daripada yang pertama ni tadi. Yang pertama ni. Daripada sini sampailah ke sini. So total up 135 ni. Okay, so 135 tengok koordinat yang mana? Koordinat yang ni. Okay, yang ni yang mana satu nak tengok? Okay, so kita ada X, kita ada Y. So X, Y dia ialah mewakili tinggi dia. Tinggi Y dia ialah 1 per set 2. Okay, manakala tinggi X dia, panjang X dia ialah yang ni. Tengok elok. Okey, panjang yang ni tinggi dia tengok dekat Y dia, tinggi dia ialah 1 per dengan set 2. Manakala X dia ialah negatif 1 per set 2. Okey. Jadi jawapan bagi soalan ini dia minta cos. Cos kan. Okey. Jadi cos, kalau cos ialah apa dia? Sebelah kalau saya hantu sebelah per hipotenus. Jadi sudut ni yang mana? Jangan salah baca sudut ya. Sudut dia mesti ambil sudut rujukan di paksi X. Tengok warna biru ni. Ni. Sudut dia mesti sudut rujukan di pada paksi X.
sudut dia mesti attach kepada paksi X. Mesti bergantung kepada paksi X. Jadi dekat situlah sudut dia. Sudut dia sudut sini. Walaupun sini 45, tapi dia berada di sukuan kedua. So tengok dia mesti sudut attach kepada paksi X. Jadi tentang saya apa? Kalau saya hantu kan, sebelah perhipotenus. Sebelah perhipotenus. Jadi sebelah dia ialah paksi X. Sebelah dia ialah paksi X. Paksi X ialah negatif 1/2. Okey, per dengan hipotenus. So jawapan dia ialah negatif 1/2 per dengan hipotenus ialah 1. Jadi jawapan dia ialah negatif 1/2. Itu adalah cos bagi 135. Boleh faham? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Cos second. Cos second pi per 4 radian. Sudah 4 per pi per 4 radian pula. Okey, pi per 4 radian ni berapa darjah? Okey, pi per 4 radian berapa darjah? Kita tahulah pi per 4 radian tu berapa darjah. Okey, kalau kita ada pi radian 180 darjah. Kalau pi per 2 sama dengan 45. Sama dengan 90. Jadi kalau pi per 4 sama dengan 45 darjah. Boleh tukar je, tekan kalkulator pun tak apa. Okey. So pi per 4 darjah, pi per 4 radian sama dengan 45 darjah. Jadi dia minta negatif 45 darjah. So dekat mana? Sukuan ke berapa? Okey, sukuan ke berapa? Sukuan ke 4. Sebab negatif kan? Sini sukuan ke 4. Okey, betul ya Nandisa. Okey, terima kasih jawab. Okey. So dia berada di sukuan keempat, jadi 1 per sin. 1 per sin negatif 45 darjah. So sama dengan berapa? Okey. So sin saya tentang, ingat tadi sudut dia mesti sudut yang attach kepada paksi X. Jadi betul dah sini sudut dia attach kepada paksi X. Tentang saya takut hantu. Saya tak handsome kan. Tentang dia ialah berapa? Y. Okay, tentang dia adalah Y. Y ialah negatif 1/2. Okay, so negatif 1/2. Okay, macam tu. Okay, so jawapan dia ialah negatif 1/2 jawapan dia. Okay, dapat tak? Dapat. Dapat. Faham. Okey, kalau faham, okey, alhamdulillah. Okey, so selesai yang tu. Okey, selesai yang tu, kita nak pergi kepada kaedah ketiga. Okey, kaedah ketiga ialah dengan mencari nilai rujukan sudut yang sepadan. Nilai sudut rujukan yang sepadan. Okey, apa itu sudut sepadan? Okey, tadi kita belajar sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap. Sudut pelengkap cukup 90. Okey. Beza ya, pelengkap cukupkan dia jadi 90. Okey, sepadan bermaksud attach pada paksi X tadi. Okey, jadi apakah sudut alfa? Sudut alfa adalah sudut sepadan Sudut sepadan selalu saya akan anggap sebagai alfa. Terpulang kepada kamu nak anggap sebagai apa pun. Okey, sebagai contoh. Okey, sudut sepadan bagi satuan pertama, contoh ini adalah 45 darjah. Maka sudut sepadan dia ialah alfa ialah 45 juga. Okey, kalau berada di sukuan kedua, contoh sudut dia ialah 150 darjah. Okey, sudut dia 150 darjah. So alfa yang mana? Alfa mesti attach kepada paksi X juga. Sama juga, dia mesti attach kepada paksi X. Okey, so berapa darjah ni? 30. So alfa bagi yang ni ialah sama dengan 30 darjah. Alfa ialah sudut sepadan ingat Okey, ini anggapan saya lah. Terpulang kepada kamu nak anggap yang mana pun lain. Okey, contoh berada di sukuan ketiga pula. Kalau sudut tu 210. Okey, 210. Okey, 210 macam mana lukis? Daripada sini sampailah ke sini, betul? Di sukuan ketiga. So ini garis tanda.
210 lebih daripada 180 kurang daripada 270. Okey, jadi sudut sepadan dia, alfa dia ialah yang ini. Okey, mesti attach kepada paksi X. Berapa tu? So 210 tolaklah 180. So yang ni, yang warna biru, yang ni adalah 180. Jadi 210 tolak 180, alfa dia sama dengan 30 darjah. Okey, cuba pula untuk sukuan keempat. Kalau sukuan keempat, saya lukis satu lagi. Untuk sukuan keempat. Sukuan keempat, dia bagi sudut dia ialah 350 darjah. Okey, berapakah sudut sepadan dia? 10. Okey, 10, betul. Okey, so lukisnya macam ni dekat sukuan keempat, 350 darjah. Jadi sudut ini ialah 350 darjah. Jadi alfa mesti attach kepada paksi X. Ingat, dia mesti attach pada paksi X. Kenapa saya sebut banyak kali ni? Sebab selalu ada pelajar yang salah. Dia akan ambil sudut di paksi, menganggap sudut dekat paksi Y tu. Okay, so ini adalah 10 darjah. Okay, so 10 darjah dekat situ. Jadi 10 darjah adalah sudut alfa, sudut sepadan. Okay, so dia sudut sepadan ni perhatikan semuanya berada di sukuan berapa? Sukuan pertama. Sudut alfa mesti sudut di sukuan pertama. Okey, dan kamu juga mesti ingat tentang bila sudut merujuk kepada sudut sepadan, maka kamu kena ingat ni. Saya suka tengok kamu. Ataupun senyum sinis tanpa kasih. Saya suka tengok kartun. Terpulanglah kepada kamu macam mana nak ingat. Okey, so ingat yang ni. S bermaksud apa? Semua. Semua maksudnya semua positif. Semua positif. Apa itu semua positif? Semua sudut. Kira cos, sin, tangent. Okey. Kalau sin, tangent ataupun cos sukuan pertama sudut dia, maka nilai dia adalah positif. Manakala kalau berada di sukuan kedua, sin sahaja positif. Yang ni sin sahaja positif. Di sukuan kedua, sin sahaja positif. Di sukuan ketiga, tangent sahaja positif. Cos dengan sin, negatif. Okay, manakala di sukuan keempat, cos sahaja positif. Sin dengan tangent, negatif. Sebagai contoh. Okay, kita tengok contoh. Contoh dibagi secant 150. Okay, secant 150 sudut sepadan alfa dia. Okay, yang ni. Contoh okay, secant 150 darjah. Sudut 30 darjah ialah 0.5. Okay, ini adalah sin 30. Okay, jadi alfa dia berapa? Alfa dia sama dengan 30. Okay, jadi kalau sin 150, dia akan sama dengan sin 30. Okay, dan sudutnya mesti nilai dia positif. So nilai dia mesti positif. Jadi terus tulislah positif. Sebab apa positif? Sebab senyum sinis tanpa kasih ataupun saya suka tengok kamu. Okay, so di sukuan kedua S. So sin positif, sin positif. Jadi sin positif, sin 30, sin 150, sin 150 juga positif. Okay, sin 30 tu memang confirm positif, jadi sin 150 juga adalah positif. Jadi jawapan dia adalah sama, maka sin 150 terus dapat jawapan sama dengan 0.5. Okay, jelas? Okay, kita tengok yang B. Okay, yang B, okay, dia bagi secant negatif 13/16. So dapat jawapan berapa? So ini bukan sin. Ini secant lah. Saya baca sin. Secant secant. Okey, kita tengok sekali lagi secant Secant adalah cos, 1 per cos. 1 per cos 150. Okey, so 1 per cos 150. Okey, kita tengok. Okey, tadi kita tahu ni cos. Sepadan balik. Okey, yang ni sin. Ini alfa sama dengan 30. Okey, alfa sama dengan 30. Okey, so saya kata tadi alfa ialah sudut sepadan. Jadi kalau cos 150, dia akan sama dengan cos 30. Cos 30 ialah positif.
cos 30 positif, tapi cos 150 positif ke negatif? Negatif. Sebab apa negatif? Sebab senyum sinis tanpa kasih tadi. Okey, so ingat senyum sinis tanpa kasih tadi ataupun saya suka tengok kamu tadi. So, di suku yang kedua, 150 tu di suku yang kedua, okey, cos adalah negatif. Okey, so nilai dia nanti akan dapat negatif. Negatif apa? Cos 30 ialah mana dia? Cos 30 ialah 0.5, maka cos negatif cos 150 ialah negatif 0.5. Boleh? Sampai tak? Boleh faham? Boleh. Betul, boleh? Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua dia bagi dalam sebutan pi. Jadi tukarkan dulu, dapatkan dalam bentuk dalam bentuk darjah untuk memudahkan kamu. Boleh je kekal dalam pi, tak ada masalah, tetapi untuk memudahkan kamu, dia tulis je dalam bentuk darjah. Okey, bila tukar dalam bentuk darjah dapat negatif 390. Negatif 390, ingat dia pusing ikut arah jam. Jadi dia pusing sampailah kat sini. Sampai kat sini yang kedua yang kedua dia ialah sudut alfa dia ialah 30 darjah. Okey, betul so sudut alfa dia 30 darjah juga. Okey, dia bagi second. Jadi second negatif 390 darjah disukuan keempat ingat ini disukuan keempat. Okey, sama dengan 1 per cos negatif 390 darjah. Dia berada di sukuan keempat. So cos, tengok cos bagi negatif 390 sukuan keempat sama dengan cos 30. Okey, dia sama dengan cos 30. Dia mesti sama. Okey, mesti sama. Jadi macam mana nak buat? Okey. So kalau tekan kalkulator cos 30, kamu akan dapat jawapan dia ialah 1.155. 0.886. Sorry. 866. Okey, kamu akan dapat 0.866. Itu adalah cos 30. Okey. Cos negatif 390 di sukuan keempat. Jadi sukuan keempat positif ke negatif cos? Senyum sinis tanpa kasih. Positif ke negatif? Sukuan keempat cos positif ke negatif? Ni sukuan keempat. So sukuan keempat cos positif. Jadi kalau cos positif maksudnya cos negatif 390 adalah sama dengan 0.866 juga. Barulah kita sambung buat soalan tu. So sama dengan 1 per 0.866. Cikgu boleh tekan kalkulator je kan? Boleh tekan kalkulator je terus. Okey, dapat jawapan. Okey, tetapi masalahnya seandainya nombor ni bukan nombor. Dia adalah unknown. Jadi kalau unknown maka kamu kena belajarlah macam mana nak menukarkannya. Macam mana nak tahu dia positif ke negatif ke. Takut dia unknown. Okey. So itu sahaja. Kalau guna segitiga sudut tegak ini boleh guna mana-mana kaedah. Okey, so kaedah yang saya prefer. Okey, saya prefer kaedah gabungan di antara ini segitiga dan juga sudut senyum sinis tanpa kasih ni tadi. Okey, senyum sinis tanpa kasih ni tadi. Okey, boleh guna tu. Kedua-duanya. Okey, tengok contoh soalan tu. Okey, soalan diberi cos 2/5 sama dan 270. A adalah di antara 270 sampai 390. Dia berada di sukuan keempat. Yang ni dia dah lukiskan lah siap-siap. Okay, dia berada di sukuan keempat. Lukiskan siap-siap di sukuan keempat. Okay, bila berada di sukuan keempat, ingat sudut alfa mesti attach kepada paksi X. Ini adalah alfa. Mesti ingat macam tu. Ingat dulu sudut alfa. Okay, sudut alfa dia kat situ. Okay, sudut yang dia nak cari ialah
Sudut mana? Sudut yang saya tandakan dengan warna hijau, iaitu sudut di sini. Sudut di situ 200 something lah. So ini adalah A. Ini adalah sudut A. Ni yang saya kata tadi, dia bagi A, dia tak bagi nombor. Okay, diberi dekat situ cos A sama dengan 2/5. 2/5, jadi cos A dia sama dengan sudut sepadan dia 2/5. Manakah 2? Kalau saya hantu, okay, ataupun kalau saya handsome. Okay, cos saya sebelah 2 per dengan 5. 5 adalah hypotenuse. Okay, jelas yang tu? Okay, maka kamu boleh cari dia punya hypotenuse, dia punya panjang sudut bertentangan ni. Tangan dia sama dengan berapa? 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2 punca kuasa. So jawapan sama dengan 25 tolak dengan 4 dapat punca kuasa 21. Okey, tetapi ingat di sukuan keempat dia negatif. Kenapa sebenarnya negatif? Sebab sini kan sifar. So negatif 21 ini, punca kuasa 21 ni dekat sini. So dia turun ke bawah. Jadi sini adalah negatif simbol. So negatif 21 dekat situ. Sebab itu dia ada negatif dekat situ. Okey, jelas? So dia ada dekat situ negatif 21. So itu adalah sudut yang bertentangan dengan dia. Terus dia minta jawapan, soalan dia minta apa? Tangent. Tangent sama dengan tentang per. Saya takut hantu. Saya tentu Timah suka. Ataupun tak takut saya. Tentu Timah suka kan. Tentang per sebelah. So tentang dia ialah sek 21 bahagi dengan 2. Ada negatif. Kenapa ada negatif? Ni ambil je dah ni. Dekat lukisan segitiga kamu tadi ada dah ni. Boleh? Nampak Okey, sin. Sin alpha, sin A sama dengan saya tak handsome. Tentang per hypotenuse dia, tentang dia adalah negatif sek 21 per dengan 5. Terus dapat jawapan. Daripada segitiga yang kamu lukis di atas cartesan, terus dapat jawapan. Okey? So itu adalah langkah sudut dan kaedah yang keempat. Okey, so itu sahaja. Sorry, ada satu lagi rupanya. Okey, kaedah keempat dengan menggunakan segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak yang digunakan sebenarnya ialah segitiga khas. Yang ini dipanggil sebagai segitiga khas. Segitiga khas ada beberapa sudut. Sudut dia apa? Sudut dia ialah sudut segitiga khas. Sudut segitiga khas ialah sudut 30 darjah, sudut 60 darjah dan juga sudut 45 darjah. Okey, dia datang daripada dua segitiga. Satu segitiga sama sisi iaitu 2, 2 dan 2. Okey, dan yang kedua adalah segitiga sudut segitiga sama kaki, iaitu panjang kaki dia ialah 1. Okey, panjang kaki dia ialah 1. Sudut 25 lah kalau sama sisi kan. Okey, so ini adalah dua segitiga sudut khas tadi. Okey, so untuk segitiga yang sama sisi ni kita akan bahagi dua untuk dapatkan sudut tegak. Okey, jadi panjang bagi sebelah ini adalah 1, sini 1. Okey, jadi segitiga dia saya lukis baik semula. Segitiga dia sebenarnya 1, ni 2. Yang ni berapa? Yang ni adalah 4 ataupun 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2 punca kuasa. So dapat sama dengan apa? Sek 3. Okey, so sudut sini berapa? Sudut di situ ialah 60 sebab sudut segitiga sama kaki tadi, sama sisi tadi 60. Jadi yang atas ni adalah 30. Kenapa 30? Bahagi 2. Jadi kat situ kamu dah ada satu segitiga khas. So ingat segitiga sudut khas ni. Yang pertama, sudut sini 30, sudut sini 60, sini panjang dia 2, sini panjang dia 1, sini panjang dia adalah 3. Okey, jadi kalau dia tanya sin 30, cos 30, tangent 30, terus kamu boleh guna segitiga sudut khas tanpa guna kalkulator. Okey, kalaupun jawapan soalan kata
tanpa menggunakan kalkulator. Sebab bila kamu guna kalkulator, jawapan dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan lah. So bila kata tanpa menggunakan kalkulator, jadi kena guna segitiga sudut khas. Okey. Okey, soalan yang kedua ialah segitiga sama kaki tadi, panjang dia 1, 1, 1. Jadi dekat sini sudut dia 45. Di situ terus baca. So panjang hipotenus ialah berapa? 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 punca kuasa, iaitu punca kuasa 2. Jadi 45 darjah juga ada. Jadi segitiga sudut khas, itulah 30, 45 dan 60 darjah. Okey, 30, 45 dan 60 darjah. Okey, itu adalah segitiga, sudut-sudut itu boleh dicari dengan menggunakan sudut-sudut khas. Okey, so itu saja saya rasa untuk hari ini. Okey, jadi dekat sini sekarang ni 6.3 latihan kendiri. Nak buat ke semua tu? Masih ketik je lah. Soalan yang perlu dibuat hanya soalan nombor 1, B, kemudian 2, 2F, okey, kemudian 3, C, 4, B dan juga D. Okey, so cuba buat soalan-soalan yang saya sebutkan tadi. Okey, kalau nak buat semua silakan, tak ada masalah. Okey, lepas buat hantar di PDC. Kalau ada masalah boleh terus tanya ataupun kalau nak tunggu kelas kita. Okey, ingatkan juga kepada kamu akan ada ujian pertengahan tahun sekiranya kamu tak balik ke sekolah selepas daripada cuti nanti. Okey, akan ada ujian pertengahan tahun. Okey, ujian pertengahan tahun akan dibuat secara online menggunakan Google Form lah, form dia. Okey, so kamu diminta untuk bersedia bersungguh-sungguh. Soalan nombor daripada tingkatan 4 sampailah apa yang kita dah belajar sampai ke tajuk itu saja, integration dengan differentiation. Okey, sampai integration itu saja kita punya ujian, tetapi kamu kena belajar sampai habis juga. Dan kita dah tinggal lagi 2 topik je. Ini topik yang topik kedua terakhir. So belajarlah, kena ulang kaji. Kita tak sempat lah kita nak buat banyak-banyak kali. So kita buat mana yang sempat. Untuk minggu ni ada Ops Gempur, insyaAllah. Ops Gempur tu pula kita akan buat ulang kaji tajuk differentiation dengan integration. Okay, boleh? Boleh. Boleh ya. Okey, so cuba buat yang ni. Okey, insyaAllah esok ada kelas lagi. Esok kelas kita yang seterusnya kita akan pergi kepada 6.3 iaitu graf fungsi, sinus, cosine dan insyaAllah. Okey, so itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Tahniah kepada semua yang masuk. 31 orang tadi saya masuk. Saya nampak. Sekarang ada 32 sebab ada 2 device saya. Tadi ada 33 saya nampak. Kepasan yang itulah. 31 orang. Daripada sepatutnya 32 orang. Siapa lah orang nak nampak. Okey, tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Sir, Ya, nak tanya sir sikit. tanya.